Maka apabila institusi raja dikekalkan, maka ini bererti penjajahan secara de jure tidak berlaku. Sultanates of the nine Malay state existed continuously throughout the British rule until now, sampai sekarang. Jadi secara sejarahnya, historically-nya, semua negeri-negeri itu kita panggil protectorates. Saya nak bawakan satu naratif pada malam ini. Ini wallahu alam lah, kan orang kata melawan arus pula pendapat ini ya. Saya secara peribadi melihat negara kita tidak dijajah. Ini personal saya. Saya tidak melihat negara kita dijajah. Apa sebab? Pertama, penjajahan secara de jure. Ini istilah diplomatik. De jure ni penjajahan secara rasmi oleh British tidak berlaku di negara kita kecuali di Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak sahaja. Mari kita lihat. British kalau dia menjajah satu-satu tempat de jure secara rasmi, perkara yang mesti mereka lakukan adalah memansuhkan institusi diraja tempat itu. Sebagaimana yang secara standardnya SOP dia dah buat terhadap monarki di India, di Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe dan juga Myanmar. Sebab itu ada dua kesultanan besar di India telah dihapuskan secara total oleh British. Pertama sekali kerajaan Delhi di utara India yang bertahta selama 349 tahun, habis dimakzulkan oleh kerajaan British. Sama juga dinasti Mughal di India yang bertahta selama 333 tahun, dimakzulkan oleh British. Dan Raja Mughal yang terakhir namanya Bahadur Shah Zafar dibuang oleh British ke Myanmar tahun 1858 dan dia mangkat di sana, dan tempat dia digantikan dengan Emperor of India ataupun Empress of India sejak daripada Queen Victoria tahun 1819 lagi. Dan Inggeris biasanya di mana-mana negara yang mereka jajah, dia akan lantik seorang Viceroy ataupun Governor General sebagai ketua pentadbiran. Dalam konteks tanah air kita, British tidak melantik Viceroy ataupun Governor General, mereka hanya lantik Resident ataupun High Commissioner ataupun Chief Commissioner di negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu. Dia kalau kita tengok, kuasa mutlak secara de jure rasmi masih dipegang oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Maka apabila institusi raja dikekalkan, maka ini bererti penjajahan secara de jure tidak berlaku. Sultanates of the nine Malay state existed continuously throughout the British rule until now, sampai sekarang. Jadi secara sejarahnya, historically-nya, semua negeri-negeri itu kita panggil protectorates. Dia di negara kita ini ada 3 jenis negeri. Minta maaf lah, serius sikit lah, bagilah tajuk poligami ke, barulah senang nak cerita. Yang kau bagi tajuk susah, aku susah nak cerita. Dia macam dalam parlimen pula Datuk lah, orang jadi susah kalau nak bercakap. Dia negeri di Malaysia ni, dia ada 3 jenis negeri. Pertama, Federated Malay States ataupun negeri-negeri Melayu bersekutu. Dalam bahasa mudah, negeri-negeri yang ada residen Inggeris, yang sekarang mereka menggunakan pegawai tadbir diplomatik, PTD. Itu negeri-negeri Melayu bersekutu, Federated Malay States. Bahasa mudah lagi, negeri yang kerja Jumaat, cuti Ahad, Federated States. Negeri-negeri ini semua dia panggil bertaraf protectorates. Mereka di bawah naungan British, tapi masih diperintah oleh Sultan ataupun Raja. Urusan pertahanan dan juga dasar luar, foreign policy, itu saja ditentukan oleh British. Yang lain masih lagi di bawah Sultan. Foreign policy dengan armed forces. Negeri yang kedua, negeri Melayu tidak bersekutu, Unfederated Malay States. Ini tidak ada residen Inggeris. Negeri-negeri yang sekarang kita kenal, negeri yang cuti Jumaat, kerja hari Ahad. Negeri Melayu tidak bersekutu. Dan yang ketiga, kita panggil Strait Settlements, negeri-negeri selat. Ditakbir sebagai Crown Colonies, jajahan mahkota Inggeris. Berapa? Ada 3. Pulau Pinang, Melaka, Singapura.
Dulu kita punya nenek moyang orang Melayu adalah rakyat sultan dia panggil, ataupun rakyat kerajaan. Tetapi bagi mana-mana Melayu, India, Cina, lain-lain bangsa yang lahir dan tinggal di Pulau Pinang atau di Melaka atau di Singapura, mereka tak digelarkan rakyat sultan. Mereka dipanggil sebagai British subject. Mereka tak dipanggil British citizen. Kerana British hanya mengiktiraf orang yang lahir di Great Britain saja dia beri taraf British citizen. Kita semua negeri beraja dia panggil rakyat raja. Orang Melaka, Pulau Pinang dan juga Singapura, mereka dipanggil British subject. Saya akan terangkan kenapa panggil subject, macam pelajaran pula dah. British sebab negeri ni tak beraja. Jadi mungkin tuan-tuan yang agak kritikal akan bertanya, dah kalau kita bukan tanah jajahan Ustaz, bukan koloni, kenapa kita beria sangat, mat kilau, melompat-lompat, minta merdeka, bagai-bagai, dia lantak je lah. Dia begini, ada sedikit vacuum power. Dia ada sedikit kesilapan semasa kita dijajah Jepun. Silap teknikal. Dia begini, selepas daripada kekalahan Empire Jepun di akhir Perang Dunia Kedua, di mana pemerintah tentera Jepun dia surrender kepada pihak bersekutu Allied Forces British di Singapura. Masa tu Jepun, ketika dia surrender, Jepun kan dia jajah seluruh negara. Mat Saleh dia jajah 3 saja. Pahang, Kelantan, Terengganu dia tak usik. Mari Jepun dia jajah semua. Bila dia dah kalah, dia serah semua kepada British. Apa serah kami yang tak ada kena-mengena dengan awak ni? Jadi masa itu dia telah menyerahkan semua jajahan mereka. Bukan Kelantan, Pahang, Perak saja, tapi Burma, negeri-negeri Selat, semua kepada pemerintah tentera British. Di Filipina, Jepun serahkan kepada Amerika. Di Indonesia, Tentera Revolusi Indonesia isytihar merdeka 17 Ogos 45 selepas daripada Jepun menyerah diri. Tapi Indonesia ketika itu masih dijajah Belanda sampai tahun 1948, perjanjian meja bulat. Malaya dan juga Straits Settlement diletakkan di bawah British Military Administration, BMA, secara unilateral. Maknanya tak ada perbincangan, tak ada Assalamualaikum, tak ada apa dengan raja-raja Melayu. Sebab masa itu berlaku power vacuum. Negeri kita berada dalam pasca perang, kerajaan belum stabil, jadi pihak British ambil kesempatan daripada keadaan itu. Dia tak pernah jajah pun kita. Jepun pergi serah buat apa? Itu puncanya. Jadi nenek moyang kita dulu cerdik, dia tidak macam kita pemalas, dia rajin, dia lawan. Kata kau bukan lawan. Ini sebab kita kena terima kasih ke nenek moyang kita. Kalau dia kerja main game serupa kita, main TikTok je kerja siang malam, dia jenis lantak je. Tapi dok dia kata, mu British, mu ambil buat apa? Aku bukan luar kau. Mana aku tahu Jepun bagi? Tak ada, jom lawan. Dia lawan. Jadi bila lawan, British dia kecewa lah. Tapi dia tak putus asa. Macam-macam cara dia lakukan untuk dapatkan keseluruhan tanah Melayu. Jadi dia datang satu planning, perancangannya, dia panggil, jadikan Melaya ni sebagai tanah jajahan penuh British secara rasmi tahun 46 melalui Malayan Union. Ketika itu dulu yang mulia raja-raja dipaksa serahkan kuasa kepada British di London. Tapi nasib baik nenek moyang kita, dia sedar, dia bangkit, dia melawan, dan mereka gagalkan Malayan Union, digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan orang Melayu ketika itu dia telah bergabung dengan MIC dan MCA. MIC dulu adalah bayangan Kongres Parti di India, dan MCA adalah bayangan Parti Kuomintang yang mentadbir Republik China selepas kejatuhan dinasti Qing. Kenapa saya sebut bayangan? Sebab orang-orang China dan India yang dibawa masuk oleh pihak British sebagai indentured labourers. Ini bahasa nampak cerdik. Dalam bahasa kasarnya, buruh tambatan. Mereka dibawa masuk kerja buruh di ladang-ladang getah, lombor-lombor bijih kepunyaan British. Mereka dianaktirikan oleh British. Orang India dan Cina ketika itu tidak memiliki kerakyatan. Mereka digelarkan stateless. Tak ada negara, tak ada rakyat. Jadi kita masa itu ada negeri-negeri Melayu bersekutu, ada negeri Melayu tak bersekutu, dan ada straight settlement.
Straits Settlement ditakbir oleh sebagai Crown Colonies, jajahan mahkota daripada British. Maka MCA dan MIC mewakili kaum-kaum mereka yang berpaksikan kepada organisasi asal negara masing-masing. MIC dia ikut India Congress Party, MCA dia ikut Kuomintang Party. Dan British masa itu membenarkan pembinaan sekolah-sekolah vernakular, Tamil, sekolah Mandarin. Kenapa mereka buat? Sebagai persediaan bahasa dan budaya untuk anak-anak buruh ini. Kerana mereka jangka kalau anak-anak ni esok dah habis tempoh kontrak bekerja sebagai buruh, kalau mereka keluar, British keluar daripada tanah Melayu, mereka kena balik semula ke negara asal. Dan mereka dah disiapkan dengan bahasa Mandarin sebab takut tak kerti cakap Mandarin. Mereka disiapkan latihan di sini sekolah kalah Tamil supaya mereka boleh cakap Tamil. Kalau British balik, engkau orang pun kena balik. Tetapi mereka lebih memilih untuk tinggal di sini. Jadi itu sejarahnya. Mungkin tuan-tuan pula akan kata, ustaz ni buat pening lah malam ni. Dah kalau tak kena jajah ustaz, hak kita beragak ramai-ramai Stadium Merdeka tu apa halnya? Menjerit-jerit Merdeka malam tahun 1957 itu. Tuan-tuan, 31 Ogos 1957 adalah satu tarikh di mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, institusi diraja, menyerahkan kuasa besar mereka selama ini kepada rakyat melalui parlimen dan perlembagaan. Maka merdeka ini tak boleh tidak, kita mesti menjunjung kasih pada Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang telah menurunkan kuasa mutlak mereka kepada kita untuk mentadbir tanah ini. Jadi itu sebabnya kita merdeka itu tadi. Tapi tuan-tuan, kena ingat, tidak ada merdeka yang hakiki. Sekali merdeka bukan bererti sampai kiamat merdeka. Bagi saya merdeka hanyalah seremonial saja. Lambat laun kita tetap dijajah. Penjajahan datang dalam pelbagai bentuk. Dalam bidang ekonomi kita boleh dijajah. Kita pernah dijajah oleh British bukan secara fizikal tapi secara ekonomi. Kalau adik-adik di sini pernah dengar sejarah Dawn Raid. Dawn Raid ni serang hendap waktu subuh yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kita pada 7 September tahun 1981. Apa sebab? Kerana ketika itu British dia menipu kita. Tuan-tuan, British ni kuat menipu. Menipu beratus-ratus tahun pada kita. Ada pula orang percaya ke tu. Sampai sekarang ada orang lagi cakap orang putih dia percaya. Saya pun tak tahu kenapa. Dia tak belajar pada sejarah. Orang putih dia menipu. Dia meninggalkan negara kita, konon dah mereka, tapi tanah semua milik dia. Syarikat Guthrie milik British, usia dah 100 tahun ketika itu, 200,000 ekar tanah di Malaysia ni semua milik syarikat British. Merdeka apa? Tanah bukan hak kita, bumi jak milik orang. Maka pemerintah ketika itu kata tak boleh jadi, kita pergi rampas balik. Macam mana cara rampas? Tak payah hantar komando, kita hantar ahli-ahli ekonomi. Hantar tahun 1981, kita buat serang hendap subuh di London Stock Exchange. Maka ketika itu, dalam tempoh 4 jam saja, kita berjaya membawa balik Guthrie, syarikat milik British selama 100 tahun lebih, jatuh ke tangan kita. 200,000 ekar tanah berjaya menjadi hak kita balik. Hasilnya, berlaku percantuman antara Guthrie, Golden Hope, Sime Darby, jadilah GLC dan lebih itu sejarah lah. Erti penjajahan boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Sama juga sampai sekarang kita masih bergelut dengan tekanan antarabangsa untuk menandatangani treaty ataupun statute tertentu. Banyak. Contohnya kita kena wajib membenarkan Mahkamah Jenayah Antarabangsa misalnya ICC untuk campur tangan dalam urusan pentadbiran negara kita. Ada dipaksa. Kalau tak sign, dia ugut begini. Masih lagi benda tu masih berjalan. Atas kuat tak kuat je kita ni. Masih. Kita dijajah oleh wabak. Wabak juga sebahagian daripada bentuk penjajahan. Apa lagi? Akan datang bagi kita orang Islam, Nabi dah sebut, kita akan dijajah oleh Dajjal. Kita dijajah oleh Ya'juj Ma'juj. Pada adik-adik yang minat eskatologi Islam, Ya'juj Ma'juj Dajjal bagus, tapi jangan layan teori konspirasi. Teori konspirasi tak ada kena-mengena dengan Dajjal dengan Ya'juj Ma'juj. Dajjal Ma'juj ada hadis, ada ayat Quran, qaul ulama. Teori konspirasi, kalau ilmu itu boleh menjadikan adik-adik semain subuh tiap-tiap hari di surau, ahlan wa sahlan.
Tapi kalau teori konspirasi sembahyang subuh tidak, tak payah ceritalah teori konspirasi. Oh ni semua Freemason ni semua awak sembahyang tak? Ada lagi ustaz. Dah saya ceritalah. Cerita bukan main semangat ini orang vaksin begini. Awak sembahyang subuh di mana? Tepi katil je. Tak payah ceritalah teori konspirasi. Ilmu mesti mendorong beramal. Kalau ilmu jadi tak beramal, bukan ilmu namanya. Itu sampah. Dajjal, Yajuj Majuj semua ada hadis dia. Dan kalau tuan-tuan baca, akan jadi semangat nak beramal. Kita akan baca surah Kahfi, itu ilmu. Baca, oh Nabi sebut Dajjal akan begini. Apa caranya? Oh Nabi kata baca Kahfi. Baru baca Kahfi. Baca teori konspirasi apa yang mendorong tuan-tuan beramal? Tak ada pun. Jadi sekadar ada knowledge dan ngutuk jatuh agama dan juga masjid. Itu sajalah. Imam bodoh, Imam Dajjal, Freemason, Bill Gates, Cristiano Ronaldo dan macam-macam lagi lah dikutuk. Dia tak ada apa-apa pun. Kita dijajah oleh Datuk Ayub maklum, kita dijajah oleh dadah, masih lagi belum selesai. Ini satu bentuk penjajahan. Hasil kajian dari Bukit Aman menunjukkan setiap 8 keluarga di Malaysia akan lahir seorang penagih dadah. Dan ini bukan benda kecil. Dadah sebagai musuh nombor 1 negara belum turun taraf lagi. Masih lagi kekal nombor 1. Walaupun banyak masalah lain dalam negara, dia tak boleh challenge masalah dadah. Dan penagih dadah bukannya sikit, berpuluh-puluh ribu. Setakat rekod yang saya tengok daripada ADK, ada 25,267 orang, 24,314 orang lelaki, 953 orang perempuan. Dan percayalah, mereka tu pun ada saudara mara kita juga. Tak boleh nak mengata sangat. Fasiliti untuk nak menyantuni penagih dadah sangat terhad. Ada 279 buah saja. AADK daerah ada 109, unit anti dadah sepadan ada 5 buah, CCRC ada 21, klinik QNK ada 10, CCVC, CCSC, CCH baru ada 115 buah, ada pusat integrasi klien PIK ada 19. Padahal kita nak santuni penagih ni begitu ramai sekali. Jadi macam inilah kita mengharapkan masyarakat bantu kita. Macam ada beberapa NGO, DIC dan macam-macam lagi. Mereka ni banyaklah untuk nak membantu orang yang tengah berada dalam dunia ngisap dadah ni untuk tarik balik ke marga jalan. Ini lain tahun lah kita bincang. Tapi panggil ceramah lain lah, tak cerita tajuk ringan-ringan sudah lah ya.